Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man ittaba'al huda wa nasrahu wa wala. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini sekali lagi kita ke udara dalam sesi dialog pembaharuan ekonomi Majlis Dakwah Negara. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita mengundang ada sebenarnya 3 tokoh yang memang hebat dalam bidang masing-masing, tetapi yang dapat tampil ke studio Zoom FB kita hanya 2 orang. Tetapi saya dan para penonton semua tentu boleh bersama dengan kita punya panel yang hebat-hebat belaka. Yang pertama ialah Dr. Abdullah Sudin bin Abdul Rahman, Presiden Persatuan Ikatan Lepasan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia ataupun Haluan. Betul, Doktor, Miak. Himpunan bukan ikatan. Sorry. Himpunan ataupun Haluan. Selamat datang, Doktor, ke dialog kita. Selamat datang sama-sama. Terima kasih. Kemudian yang kedua bersama kita juga ialah Profesor Dr. Azizan Ahmad daripada Profesor Kimia daripada Universiti Kebangsaan Malaysia yang hari ini tampil ke pentas dialog pembaharuan ekonomi MDN sebagai penasihat teras maju dinamik sendirian berhad, iaitu syarikat yang ada kaitan dengan penternakan lembu. Selamat datang Profesor Dr. Azizan. Ya. Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari 8 Zulhijjah. Selamat berpuasa kepada rakan-rakan yang melakukan puasa tarwiyah, iaitu sunat tarwiyah. Dan kalaulah tidak kerana COVID-19, sudah tentu hari ini, hari esok dan seterusnya kita semua dibuai suasana jamaah haji yang besok atau lusa akan berada di Arafah. Jadi kita walaupun keadaan COVID-19 merencatkan sedikit dia punya kemeriahannya, tetapi ibadah haji korban tetap diteruskan. Pada petang yang berbahagia ini, kita sudah pilih satu tajuk. Yang tajuk ini signifikan dengan peristiwa ataupun hari-hari yang sedang kita lalui ini, iaitu korban bersama ibadah terselit maksud ekonomi. Inilah yang akan kita bincangkan pada petang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita di studio Zoom FB MDN dan juga para penonton semua sihat sejahtera, dan saya kata tadi kita selamat menjalani puasa tarwiyah kepada mereka yang berpuasa, dan kepada yang tidak berpuasa insya-Allah kita bersedia untuk puasa pada esok, pada puasa Arafah 30 Julai semaan dengan 9 Zulhijjah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, saya akan memulakan perbincangan pada petang ini dengan memberi laluan kepada Profesor Dr. Abdullah Sudin Abdul Rahman yang saya rasa kalau saya tidak perkenalkan pun tuan-tuan semua kenal. Selain daripada haluan, doktor berpengalaman dalam pelbagai bidang. Pernah menjadi pegawai tadbir diplomatik, pernah bersama dengan bank, dan 27 tahun bersama dengan UiTM dalam bidang ekonomi sebagai profesor ekonomi. Dan yang lebih menarik lagi, Dr. Abdullah ini dia memulakan degree-nya dalam bidang ekonomi analytical, kemudian pergi kepada master pengurusan perniagaan, dan yang di hujungnya PhD ekonomi Islam. Jadi sesuai sangatlah untuk kita membicarakan tentang korban dan ekonomi pada petang ini.
saya dengan sekitarnya memberi ruang kepada doktor untuk memulakan dan meneruskan perbincangan kita. Silakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada moderator Haji Zakaria Samila dan ahli panel yang bahagia Prof. Dr. Azizan Ahmad daripada UPM dan juga yang bahagia pembahasan dari daripada MDM. Tuan-tuan dan puan dengan sekalian, alhamdulillah kami kita mengaturkan syukur kepada Allah SWT kerana dilimpahkan Allah dapat kita sama-sama pada petang ini dalam satu dialog melalui webinar ini. Semoga insyaAllah kita akan dapat berbincang berhubung dengan tajuk iaitulah korban. Bersamanya terdapat satu ibadat yang ada aspek ekonomi di dalamnya. Pertama saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak MDM di bawah Dewan Ekonomi ini yang telah berjaya mengambil inisiatif dalam suasana yang kita sebut hari ini ialah berjaya mentransform problem ini kepada peluang. Walaupun dalam keadaan suasana yang ada pada hari ini kita kira tak boleh buat pergerakan, tak boleh buat pertemuan yang close contact, tetapi alhamdulillah walaupun itu tidak boleh maka pintu tidak ditutup. Alhamdulillah dengan inisiatif yang ada telah ditransformkan permasalahan ini kepada peluang dengan mewujudkan satu dialog secara kita panggil sebagai webinar ini. Alhamdulillah satu penghargaan yang tidak terhingga kepada penganjur pertama yang diwakili oleh mestinya Tuan Zakaria Samila. Terima kasih Doktor. Saya ingin memulakan dengan menjelaskan sedikit tentang tajuk ini, iaitu berhubung dengan apa yang kita sebut sebagai korban. Korban ini dari segi asalnya sejak daripada anak Nabi Allah Adam alaihissalam lagi, iaitu bermula dengan Habil dan Qabil itu, di mana telah berlaku satu keadaan di mana mereka berdua dipendekkan cerita melaksanakan korban, dan korban Habil telah diterima oleh Allah SWT, sedangkan korban Qabil tidak diterima oleh Allah SWT. Ini dalam peristiwanya ialah di mana Habil tak setuju apabila anak kembarnya nak dikawinkan dengan Qabil, dan akibat daripadanya maka berlakulah satu saranan untuk nak melaksanakan korban ini, dan orang yang diterima korbannya akan dikawinkan dengan calon yang diminta bersama itu. Alhamdulillah dalam suasana inilah telah berlaku perebutan dan akhirnya korban Habil diterima dan korban Qabil tidak diterima, yang akhirnya berlaku pembunuhan. Dan seterusnya dalam sejarah perkembangan agama ini telah berlaku dalam sejarah ialah yang selalu disebut sebagai korban bermula daripada Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam, yang dua buah anak ini. Ini juga adalah satu latar belakang sejarah yang sangat besar. Kalau kita tengok dalam surah Safat ayat yang 102 dan yang berhubungan Nabi Adam itu adalah dalam surah itu ya dalam surah Safat ayat 102 dan surah 37 102 dengan
surah Al-Maidah 29, 27 hingga 30. Begitu juga kalau kita tengok dalam konteks hari ini, pengorbanan ini adalah satu aspek yang sangat besar, sangat penting dalam kehidupan kita, terutama sebagai seorang yang ingin menghayati Islam. Tanpa pengorbanan, maka tidak akan adalah benda yang boleh kita laksanakan. Dalam konteks itu, pengorbanan inilah satu perkara yang telah disunnahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan kita untuk mendapat apa juga yang kita hajati dan untuk melaksanakan apa juga tugas besar dalam kehidupan kita. Maka pengorbanan adalah satu prasyarat yang sangat penting. Jadi oleh sebab itulah dalam kehidupan kita satu perkara yang sangat teras, sangat asas, kita perlu ada pengorbanan. Dan perkara yang kedua saya ingat adalah soalan ibadat ini, di mana Allah menjelaskan dalam surah yang ke-51, surah Az-Zariyat ayat ke-56 bahawa hidup kita ini tak ada lain kecuali untuk berubudiah, beribadat kepada Allah SWT. Dan banyak aspek-aspek ibadat ini, kalau kita ambil yang asasnya ialah semayang. Bila kita ambil semayang, maka sudah pasti dalam semayang itu sendiri dia melibatkan aspek ekonomi. Contoh simpelnya kita nak tutup aurat. Bila nak tutup aurat kena ada kain, dan kain ini adalah merupakan salah satu daripada ekspor elemen tiga aspek besar dalam ekspor Malaysia ini ialah clothing. Ini adalah aspek besar yang menjadikan aspek ekonomi. Jadi maknanya kalau kita kata masjid, maka bidang masjid ini adalah satu bidang besar dalam industri. Sebab ekonomi kita tradisionalnya kita bagi pada tiga. Misalnya pertanian, industri dan juga perkhidmatan. Dalam bidang industri yang paling besar sebenarnya ialah construction, samping manufacturing dan lain-lain. Dengan mining. Jadi oleh sebab itu maknanya bila kita sebut ibadat, sebenarnya dia melibatkan banyak perkara. Bila kain jual-jual itu services pula. Jadi maknanya melibatkan semua kegiatan ekonomi. Bila kita sebut maknanya masjid, perlu kita buat masjid, nak perlu ada masjid, nak kena ada arkitek, nak kena ada engineer, nak kena ada doktor supaya sihat. Semuanya ni melibatkan profesional dan semuanya melibatkan kegiatan ekonomi. Jadi oleh sebab itulah bila kita sebut korban, ibadat, ekonomi ini benda yang saling kait-mengait antara satu dengan lain yang tidak boleh dipisahkan. Apatah lagi bila kita sebut korban. Bila kita sebut korban, yang nak dikorbankan itulah binatang. Bila binatang ini ternakan dalam pertanian. Jadi kita sebut industri, services, sekarang pertanian. Jadi maknanya melibatkan semua kegiatan ekonomi. Jadi ia adalah merupakan satu aspek yang sangat-sangat komprehensif dalam kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu, bila kita sebut ekonomi juga dalam kita pada hari ini, bila kita sebut korban ini, aspek yang sangat besar, sangat pentingnya ialah saya nampak korban ini satu asas yang boleh kita menghubungkan antara orang kaya dengan orang miskin. Yang kita sebut biasanya ialah dia sebut socio-economic variables. No? Dan ini adalah perkara yang sangat penting kerana apa? Allah sebut dalam Al-Quran, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Dijelaskan oleh Syekh Qutb, dia kata apa? Allah tidak menjelaskan ini orang miskin ini siapa-siapa pun. Asalkan jadi miskin, maka kita harus jaga dia. Kalau kita tak jaga dia, apa yang jadi? Allah kata kamu dusta dalam agama. Maknanya aspek sosioekonomi ini adalah merupakan satu aspek yang sangat serius, di mana kalau kita tak ambil perhatian yang jelas, yang serius, mana kita disebut sebagai pendusta dalam agama. Walhal kita kata dusta dalam agama ni soalnya kalau kita tak sembahyang tak apa. Tapi tak, dalam konteks ini socio-economic variables ini juga adalah satu deciding factor juga dalam Islam ataupun tidaknya kita dalam konteks menjadi orang Islam yang sebenarnya. Jadi oleh sebab itulah aspek korban ini adalah merupakan satu perkara yang seharusnya kita ambil berat. Di mana pun kita berada, siapapun kita harus berusaha. Nah, selagi mana kita sebagai seorang Islam, maka kita seharusnya mengambil peluang untuk melaksanakan korban ini. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita dah lihat kaitan korban dan kehidupan, ibadah dan ekonomi tidak boleh dipisahkan. Walaupun sebahagian daripada kita mendukung kepercayaan bahawa ibadah itu per se, dia berdiri sendirian, dia tak ada kaitan. Sedangkan hakikat sebenarnya apa yang disebut dalam Quran dan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, ibadah itu
ekonominya, sosialnya, semuanya terrangkum dalam apa yang kita sebut kehidupan. Ya. Okey, saya nak terus bertanya doktor sebelum saya pergi kepada Profesor Azizan. Kita cuba menjuruskan perbincangan kita kepada bila orang sebut korban, maka yang terlintas dekat dengan kita di musim Aidil Adha ini ialah sembelih binatang. Sama ada lembu, kerbau, kambing atau yang seumpama dengan binatang ternakan yang dibenarkan oleh Islam untuk kita sembelih. Sebelum tu, mungkin doktor boleh cerita sikit. Bila kita cakap tentang ekonomi, dia ada kaitan dengan kemiskinan, fakir, miskin dan sebagainya. Jadi setakat inilah mungkin doktor boleh sediakan sedikit ataupun share statistik kemiskinan di Malaysia, khususnya yang melibatkan umat Islam, kalau boleh lebih khusus lagi sebelum dan selepas COVID. Sebab kalau kita ikut perkembangan apa yang diceritakan oleh Jabatan Agama, Majlis Agama ataupun pakar-pakar ekonomi, selepas COVID-19 ini ramai orang jumlah kemiskinan tu bertambah daripada sebelumnya. Silakan doktor kalau boleh bagi lebih kurang. Alhamdulillah, satu isu yang sangat orang panggil normal, sangat normal. Apabila berlaku masalah maka akan wujudlah masalah-masalah yang seterusnya. Begitulah dengan COVID ini, dia melahirkan kemiskinan antara isunya. Tapi walau bagaimanapun sebenarnya di Malaysia ini boleh dikatakan satu dari segi latar belakangnya merupakan satu success story lah dari segi pembahasan kemiskinan ini. Yeah. Bermula pada dasar ekonomi baru tahun 1971 hingga 1990 dulu, kerajaan telah berjaya misalnya mewujudkan suatu dasar ekonomi baru yang berteraskan kepada dua objektif besar: membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dengan menyusun semula masyarakat supaya seluruh masyarakat itu tidak dikenali dengan masing-masing kegiatan ekonomi. Misalnya kalau dulu pertanian Melayu, perniagaan Cina dan estate India. Nak restructure ekonomi ini supaya dapat tidak dikenali melalui ekonomi. Dan akhirnya terusnya the final objective of new economic policy is to achieve national unity. Sebab manifestasi daripada dasar ekonomi baru ini adalah lahir daripada Mei 13. Maksudnya ketidakseimbangan ekonomi tadi melahirkan kesusahan ataupun kewalahan kaum. Alhamdulillah, apabila mula-mula dilaksanakan dasar ekonomi baru ini, kalau dalam konteks negara di tahun 1970, kadar kemiskinan bandar sekitar 26.9% dan kadar kemiskinan luar bandar sekitar 73.1%, dan penduduk ini dari segi national figure-nya ialah sekitar 49.3%. Maknanya kalau ada dua orang, pada mula lahir dulu ialah mula-mula dilaksanakan dasar ekonomi baru dulu ialah dua orang, satu orang miskin. Almost 50% kira mudahnya. Tapi alhamdulillah setelah tahun 1990 dasar ini telah dapat mengurangkan kemiskinan kepada sekitar 16.5% begitu lebih kurang di sebenarnya Malaysia. Jadi akibat daripada itu, tumpuan kerajaan sudah tidak lagi kepada pembasmian kemiskinan tetapi kepada kemiskinan segar ataupun hardcore poor. Hardcore poor ini dikira melalui paruh daripada pendapatan kemiskinan, menggunakan pendapatan garis kemiskinan. Dan untuk makluman, saya kira pendekatan kemiskinan ini ada 3 pendekatan yang saya rasa yang sangat umum dilaksanakan. Pertamanya ialah disebut sebagai absolute poverty ataupun kemiskinan mutlak. Kemiskinan mutlak ini ialah diukur dengan menggunakan pendapatan garis miskin, poverty line income, yang telah ditimbulkan sebagai isu, nanti saya sebut kemudian ya. Yang keduanya ialah pendapatan relatif, iaitulah secara bandingan. Nak sebut kaya kan ada yang miskin. Sebut pendek kan ada yang panjang. Nak sebut yang lama miskin ada yang baru. Jadi mana secara bandingan relatif. Dan yang ketiganya saya rasa ialah yang tidak kita berikan perhatian walaupun dalam dunia Islam, ialah
kemiskinan spiritual. Ya. Yang saya rasa sangat-sangat saling kait-mengkait antara satu dengan lain ini. Dalam kajian saya sendiri, di mana kajian saya bertajuk Eradication of Poverty in the State of Kelantan from an Islamic Perspective and Ethical Dimension. Hanya daripada advance etik. Walaupun projek penting, tetapi saya lihat daripada perspektif etik. Now, bila kita lihat kemiskinan ini, pada tahun 1990 telah dapat diperbaiki daripada 49.3% menjadi sekitar 16.5% ini. Kerajaan telah tumpukan perhatian bukan lagi kepada kemiskinan tetapi kepada kemiskinan tegar. Lalu wujudlah program PPRT, program pembangunan rakyat termiskin, PPRT. Dan alhamdulillah kita tahun 2019 maknanya kadar kemiskinan ini telah menjadi sekitar 4%, bukan 4% ya, 2016 4%. 2016 dan terdapat lebih kurang 24,700 rakyat miskin di Malaysia yang ayat miskin tegar. Yang ini yang menjadi isunya, iaitu apabila disebut berlakunya COVID ini dan telah diberi penilaian semula pada masa yang sama. Jadi serentak COVID dan diberi penilaian semula, iaitulah dengan mengambil kira kadar PLI atau Poverty Line Income lama itu ialah banyak 980, sudah agak lama, iaitulah 15 tahun lepas, iaitu pada 2005 itu diperbaharui dan baru-baru ini dikemukakan satu garis baru, iaitulah 2208. Jadi 2208 ini adalah satu angka yang sangat besar, dan dengan menggunakan 2208 ini kadar kemiskinan telah meningkat menjadi 7.6%. Atau dari segi jumlahnya menjadi 526,000 asalnya. Daripada 24,700 menjadi 526,000. Itulah jumlah yang sangat besar. So ini dua kesan. Kesan daripada pentarifan semula dan juga kesan COVID sekali. Dia serentak. Nak tahu yang mana satu banyak mana dari sekat. Itu saya tak dapat pastikan lah. Tapi inilah data yang terakhirnya. Tapi walau bagaimanapun saya rasa ini adalah kesan daripada dasar-dasar ekonomi negara sendiri. Sebab apa? Misalnya apa yang dijelaskan oleh Dr. Mahathir sendiri pada masa dia meresmikan pelancaran wawasan kemakmuran bersama pada 5 Oktober 2019, disebut dalam ucapan itu antara lain yang saya petik ialah 60% pertambahan pekerja yang dihasilkan dalam dekad lalu adalah pekerjaan yang berkemahiran rendah dengan purata gaji ialah kurang daripada 2,000. Kurang daripada 2,000. Jadi oleh sebab itu apabila berlakunya COVID dan berlakunya penarifan semula ini, sebenarnya dia menjadi sudah jatuh di tipe tangga lah dari segi pentarifan, dari segi tariannya. Jadi walau bagaimanapun saya rasa realitinya tetap begitu. Tetapi dari penarifan ini akan menyebabkan data kemiskinan negara itu menjadi semakin tinggi lah berbanding dengan kalau kita tetap ada. Tapi nak tetapkan dengan 980 pun tak adil. Sebab itu 2005 sudah 15 tahun yang lepas. Sedangkan 15 tahun yang lepas harga barang juga semua tu, dan ini juga telah diberi komen oleh bangsa-bangsa bersatu. Datang sini siapa dia nama tu, Philip Alston. Itulah merupakan pelapor khas bangsa-bangsa bersatu yang menyatakan bahawa kadar kemiskinan Malaysia ini tidak menasabah. Kerana ikut dia pada 2008 Kuala Lumpur zero. Kosong. Kosong. Sedangkan dalam pemerhatian mereka 8%. Tapi saya juga memastikan data mereka pun tidak begitu tepat juga. Sebab apa? Data mereka peringkat dunia kemiskinan dunia adalah 8%. Dia kata tak menasabah. Dia kata Malaysia adalah 15 hingga 20%. Dia kata tak menasabah. Tak menasabah kenapa? Takkan Malaysia ini nak direndahkan lagi dengan negara-negara lain dunia ini. Sedangkan kita adalah antara negara yang terbaik dari segi usaha untuk membangkitkan kemiskinan ini.
So itu adalah perkara yang harus kita fikirkan, maknanya tidaklah nak tolak semua apa yang dia katakan, tetapi boleh ambil kira, tetapi kita tak boleh nak terima bulat-bulat apa yang mereka kata. Sebab apa? Data ini adalah berdasarkan kepada persampilan dan juga data berdasarkan kepada research method. So, kaedah method atau kaedah penilaian berbeza, kaedah research yang berbeza, kemelaikan hati yang berbeza. Jadi kita nak bandingkan benda yang sama tak boleh lah. Sebab kaedah tu tak sama. Itulah kelebihan. Doktor, 526,000 ataupun 7.6% hardcore poor, miskin tegar. Miskin tegar ni kalau garis kemiskinan 2208 atau 980 tu in general kan, secara umumnya. Tetapi ada juga orang yang pendapatan 300 pun ada kan, satu family 300 pun ada sebulan. Ada di kampung-kampung di pedalaman sana. Okey, kita nak pergi kepada ini sebab dia ada kaitan dengan korban. Setiap kali Aidil Adha datang, orang akan mengaitkan korban ini untuk diagihkan daging itu kepada fakir miskin, asnaf fakir dan miskin. Dan kalau kita lihat itu hari kita cuma ada 24,700 dan sekarang 526,000. Katalah kumpulan inilah yang patut kita bantu, kita bagi daging korban. Tapi apa yang kita lihat sejak beberapa tahun kebelakangan ini, dengan apa orang kata, nama Malaysia ni sangat popular di seluruh dunia. Dengan adanya agensi-agensi pengurusan korban, nama Malaysia tersebar ke seluruh dunia, ke Afrika, ke negara Arab pada, ke Palestin, ke Irian Jaya, seluruh dunia. Maknanya pengurus korban mengadakan korban di seluruh dunia. Kalau kita tengok hari ini, 526,000 adalah orang kita yang sepatutnya diberi tumpuan. Mungkin oleh kerana sebelum ini kita hanya 24,704 orang saja, maka kita beri tumpuan ke luar negara. Boleh tak doktor beri sedikit orang kata apa, kalau ada statistik rambang? Saya main rambang ni selalunya setiap tahun saya tengok orang kita buat korban di Cambodia. Dan tahun-tahun sebelum ni saya menjangkakan tidak kurang daripada 5 juta duit kita pergi ke Cambodia, termasuklah dengan korbannya, dengan tambang kapal terbangnya, dengan kos duduk di sana. Manalah aliran keluar duit kita pergi ke sana atas nama korban. Boleh tak kalau doktor cerita sikit lah, mungkin pengalaman dalam NGO, haluan dan lain-lain tu memberikan apa orang kata apa, maklumat yang luas kepada doktor berhubung dengan agensi yang ada di Malaysia ini, menguruskan apa ni korban di luar negara. Alhamdulillah. Saya cuba juga melihat beberapa website daripada agensi-agensi yang melaksanakan korban ini. Tetapi saya tak jumpa dengan jumlah mereka. Jumlah dari segi lembunya ataupun jumlah dari segi wang ringgitnya. Tak jumpa jumlah. Tapi dari segi harga berapa itu saya jumpa lah. Sebab dia nak ditawarkan untuk korban di luar negara kan. Secara bandingan, saya rasa ini satu isu yang boleh kita ambil. Saya tengok beberapa website misalnya Isi Korban, Ikhlas Korban, Korban Mudah, ni 3 ni lah saya pergi. So, dia punya harganya tu antara 290 hingga 300 gitu. Jadi untuk luar negara. Dan saya kira kalau kita ambil misalnya dari segi kemampuan kita di sini, terutama bagi orang yang tidak mampu, karena kalau di Malaysia ini paling tidak 600 ataupun 700 atau 800. Sebenarnya kalau kita ada kemampuan separuh daripada apa yang ada, kita boleh berkorban di luar negara. Kita tak berkorban di luar negara.
So dari sudut itu saya rasa itu satu benda yang sangat baik, dan inilah seperti yang moderator sebut tadi, dia menaikkan nama baik Malaysia di luar negara. Jadikan orang Malaysia ini murah. Dan dalam satu research yang saya tengok di dunia pada hari ini, charity aided dunia ni, di antara negara-negara Islam di seluruh dunia ni sekitar 140 buah negara dibuat kajian tentang charity ni. Di kalangan negara-negara Islam saya tengok Malaysia nombor 1. Tapi dia adalah nombor 10. Dia nombor 10 di kalangan negara dunia tu. Tapi nombor 1-nya ialah Myanmar. Myanmar nombor 1. Kenapa? Karena dalam agama Buddhis ni dia menjadikan pengorbanan ataupun donation ini sebagai kerja-kerja harian, kerja mingguan, kerja bulanan. Maknanya it's a must for them to donate dalam bentuk regular. Begitu sekali. Dan termasuk juga dengan Thailand pun tinggi juga, nombor 7 tak silap saya. Tapi di antara negara-negara Islam, Malaysia nombor 1. Malaysia nombor 1 mengalahkan negara-negara Islam yang lain, Qatar ke apakah ada. Cuma saya tidaklah mengambil data itu sebagai 100% begitu. Kenapa? Sebahagian daripada negara-negara Islam ini, penderma-pendermanya dia tidak melalui saluran biasa. Dia melalui tangan beri, tangan kiri tak tahu kan. Itu menjadikan kita di atas. Dan kita sebut Malaysia ini bukan bermakna kita orang Melayu, makna seluruh lah. Seluruh Malaysia lah. Dari sudut itu saya rasa ada baiknya jika kita buka peluang korban ni kepada semua negara. Tetapi walau bagaimanapun, untuk kita nak hadkan kepada di Malaysia saja ini, saya rasa agak sukar juga lah dalam konteks dunia pada hari ini. Kerana apa? Kita harus melihat wal takum minkum ummah ini. Harus melihat Islam ni dalam bentuk satu. Bukan kita melihat secara yang terpisah dan kita pisahkan. Maknanya kalau kita melihat secara terpisah dan dipisah-pisahkan ini, memanglah ini apa yang berlaku divide and rule ini kan. Menjadikan kita terpisah, menjadi semakin kecil, sehingga apabila kita lihat begitu, kita akan jadi semakin lemah kerana kecil. Cuma dari segi penyelesaian masalah, saya rasa boleh difokuskan peringkat awal di mana yang kita nak tuju tadi. Terutama di negara miskin. Kalau Malaysia sangat miskin, okey Malaysia dulu. Kalau negara lain lagi ada lebih miskin lagi, okey negara itu. Saya rasa itu lebih praktikal kalau kita nak nikah. Cuma dalam secara bandingan dengan Malaysia ini, kalau disebut dalam pepatah Inggeris, dia kata apa saya rasa? Malaysia is, apa yang disebut pepatah Inggeris adalah the one-eyed man among the blind is the king. Di antara orang yang buta ni, orang mata sebelah tu raja. Dan saya rasa Malaysia ni adalah antara negara-negara membangun. Sebab di dunia pada hari ini, tidak ada satu pun negara Islam yang dikira sebagai negara maju. Seluruhnya di negara Islam hari ini adalah negara membangun. Tidak ada satu pun negara maju, termasuk Malaysia. Doktor, apakah pengkelasan itu adil? Maksudnya? Ialah mengatakan tidak ada dunia Islam, negara Islam yang masuk pada negara maju. Itu penilaian mereka. Sebab maju itu adalah dikira dengan material, bukan dikira dengan benda lain. Kalau diambil kira dengan benda lain, mungkin kita tengok bagaimana kata demokrasi memajukan Amerika. Tapi kita tengok sekarang, demokrasi pun telah diambil alih oleh China sekarang ni. Bank-bank terbesar dunia berada di China sekarang, bukan lagi berada di Amerika kan. Maknanya kita nak kata demokrasi kapitalis, barat itu adalah sesuatu yang berjaya, saya rasa tidak betul. Bahkan tamadun dunia dulu pun tidak berdasarkan pada kapitalis maju dan menjadi tamadun besar dunia daripada dulu-dulu. So saya tidak nak nampak begitu. Cuma secara bandingan menggunakan kriteria mereka. Sekarang ini mereka yang letakkan kriteria itu. Itu juga dengan hal itu kan yang disebut sebagai di dunia hari ini negara-negara bukan Islam lebih Islamik daripada negara Islam yang dibuat kajian di US itu. Saya itu pun satu angka yang agak misleading. Sebab angka yang digunakan itu it's not Islamic punya ni. Diambil itu sekular punya indikator biasa saja. Kita ambil macam international relation misalnya. Itu biasa, tak ada. Kalau kita ambil misalnya dari segi-segi yang lain-lain, mungkin tidak sama.
Ya. Apa tadi yang kita nak balik tadi? Tentang antara berbeza negara tadi. Malaysia ini sebenarnya seharusnya tumpu ke Malaysia saja begitu. Saya nampak jika Malaysia ni dilihat sebagai negara miskin, saya rasa mesti kita beri tumpuan pada negara miskin itu. Sebab itulah yang menjadi hak rakyat yang miskin itu. Sebab itu bukan, dan tanggungjawab kita yang kaya membantu yang miskin itu ialah tanggungjawab kita dan hak mereka. Jadi kita harus berikan pada mereka jika itu memang betul hak. Tapi kalau ada orang lain lagi yang lebih miskin, why not? Sebab kita tidak harus melihat kita ini dari segi geografi atau dari segi politik punya sempadan. Harus melihat dari sudut keperluan kemiskinan itu sendiri. Allah Alam. Ya. Terima kasih Doktor. Kita sudah pergi perbincangan yang agak dalam. Okey, atas apa yang Doktor sebut tadilah, skema yang disediakan oleh pihak luar. Yang menarik tadi, Doktor telah sentuh bahawa tidak ada satu pun negara Islam yang termasuk dalam kumpulan negara maju. Kemudian dari segi charity, Malaysia adalah nombor 1 di kalangan negara Islam, tetapi duduk nombor 10 di kalangan negara-negara dunia. Dan yang lebih menariknya lagi, Burma yang dikenali sebagai negara miskin, charity-nya lebih tinggi daripada negara-negara kaya yang lain. Okey, Doktor ada sentuh tadi tentang kita nak buat korban. Kalau di Malaysia 600-700. Kalau di luar negara, di Cambodia misalnya kata, di Uganda 300-350 sudah boleh buat. Dr. Azizan, apa sebab harga di Malaysia tinggi? Cuba cerita sikit. Eloklah pasal dia jual lembu tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana petang ni kita bersiaran lagi. Terima kasih banyak pada Tuan Haji Zakaria Similah sebagai moderator pada hari ini, dan bersama-sama dengan kita Dr. Abdullah Sudin, Presiden Haluan, dan juga Ustaz Abu Hassan Asy'ari bin Zakaria bersama-sama dengan kita. Ustaz dah ada tu nampaknya. Sudah ada? Ustaz nampak Ustaz dah masuk tu. Okey. Okey, alhamdulillah. Berbalik kepada apa yang dihuraikan oleh Dr. Abdullah tadi, banyaklah menyentuh. Kalau kita tengok tadi tentang korban, tentang ibadah, dan juga memang di sana ternyata dan terbuktilah ada kaitan dengan ekonomi. Dan kalau kita tengok persoalan yang dibangkitkan ni lah, maknanya kenapa harga kena isunya adalah harga. Kalau kita bandingkan nak buat korban di luar negara, nampaknya lebih murah kan. Bahkan kalau kita dapat maklumat daripada negara-negara di Afrika misalnya, lembu-lembu dia besar kan, berat lembu dia, cantik-cantik kan, dan kemudian organik lagi. Dan maknanya dan pada harga yang sangat murah kan. Dan kemudian berbanding dengan kita kata harga korban di Malaysia ni, kalau disebutkan tadilah perbandingan yang Dr. Abdullah Sudin buat tadi adalah hampir 2 kali ganda lah berbanding dengan harga yang di luar negara. Kita mungkin boleh melihat senarionya beginilah. Kalau kita melihat pada perspektif ekonomi ataupun perspektif bisnes, inilah time climate, dia panggil sebagai climate, supply and demand. Dalam teori ekonomi ini, supply and demand, apabila ada permintaan tinggi, maka harga boleh, maknanya dia ambil kesempatan. Jadi kalau kita tengok sebenarnya, kalau kita uruskan betul-betul dan kita ada planning pada awal, harga lembu, kalau kita sebutlah harga lembu lah, pada hari ini, kalau kita tengok harga minggu ni, hari ini harga lembu hidup 1 kilo lebih kurang 16 hingga 17 ringgit. Itu lebih kurang. Maknanya kalau lembu tu dalam 200 kilo, bermakna harganya lebih kurang 3,200. 3,200 je sebenarnya. Kan? Jadi kalau kita bahagikan dengan 7 bahagian, maknanya taklah sampai kepada RM600.
kan, tak sampai RM600. Tetapi apabila hampir-hampirnya waktu korban ini, biasanya harga lembu ni akan naik daripada sebelum Ramadan, masuknya Ramadan sampai selepas Ramadan, hari-hari naik. Sehinggalah di saat-saat akhir, kalau hari ini kalau tanya saya, maknanya harga lembu hari ini adalah 4,500. Pada berat 200 kilo. Bermakna dah average-nya 1 kilo tu lebih kurang RM21 ataupun RM22. Berbanding dengan yang saya sebutkan tadi, harga biasa maknanya lembu hidup 1 kilo adalah antara RM16 hingga RM17 saja. Jadi lebih kurang maknanya berlaku peningkatan RM5 lah per kilo semakin hampir dengan hari korban. Jadi kalau saya nak kata bahawa maknanya poinnya adalah disebabkan oleh supply and demand lah. Dan apatah lagi pasca COVID ini, bekalan lembu ini memang begitu kritikal lah. Sebab lembu luar susah nak masuk ke Malaysia, kan? Apatah lagi dalam keadaan maknanya selepas PKP dan juga sampai sekarang ni masih ada masalah lembu ni untuk masuk ke Malaysia, kan? Jadi sukar untuk mendapat bekalan. Jadi harga maknanya memang keadaannya antara supply and demand ni, demand tinggi dan supply-nya berkurang. Itu isunya lah. Jadi kalau kita melihat sekarang ni, kalau saya boleh kaitkan, kalau kita tengok secara makronya, sepatutnya kita urus daripada awal, kan? Dia boleh menjadi satu industri yang kita buat pengurusan secara teratur dan secara terancang. Daripada maknanya baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Tapi kalau kita melihat kepada apa yang berlaku kat Malaysia ni, dari segi demandnya touch and go, maknanya ada orang nak buat korban, barulah dia pun masukkan nama, kan, dan sebagainya. Dan pihak yang mengurus pun kadang-kadang kelang kabut. Macam tahun ni pihak kami dah order, dah ada dah lembu dalam kandang. Dah ada pihak yang tak jadi beli. Disebabkan oleh maknanya isu-isu COVID ni, jadi lembu tinggal dalam kandang. Jadi ini dah maknanya oversupply daripada demand. Disebabkan oleh ketakutan dan kemuskilan berkaitan dengan COVID-19 ini. Itulah realiti yang berlaku. Jadi pendek kata, isunya juga adalah kalau kita tengok antara pembekal dengan maknanya dengan permintaan ni. Kalau kita tengok peternak pun sangat limited di Malaysia ni, kan? Sebab apa? Sebab ada kaitan dengan harga makanan, kan, yang tinggi. Kemudian dari segi pengurusan ternakan juga tak dapat diuruskan dengan baik. Maka kita lihat peternak kecil yang berskala mikro ini begitulah, mana hidup segan tak mau. Jadi dia tidak boleh menjadi satu industri. Kalau kita nak pergi betul-betul untuk memantapkan harga pasaran, memang kita kena jadikan maknanya peternakan ini satu industri yang bersifat makro, bukan bersifat mikro. Di Malaysia ni kalau kita tengok dari segi datanya, kita mengimport daging lembu ni, mengimport daging ni 70%. 70% yang mencecah angka 1.3 bilion setahun lah ini kita import. Banding dengan maknanya supply yang dalam negara. Bermakna industri ini masih lagi merupakan kebergantungan kepada import itu lebih besar berbanding dengan supply yang dalam negara itu sendiri. Itu mungkin satu jawapan saya buat masa ni. Terima kasih. Okey. Terima kasih Dr. Azizan, Profesor Azizan. Selamat datang Ustaz Abu Hassan. Ya. Alhamdulillah. Okey, begini, dialog ekonomi, dialog pembaharuan ekonomi ni diasaskan, digerakkan oleh MDN untuk kita membina satu pendekatan baru yang kita namakan dia jalur baru. Dalam konteks korban dia ada kaitan ekonomi, kemudian dalam ekonomi itu sendiri dia mesti ada pembaharuan. Contohnya, bila COVID-19 menyerang, tidak ada siapa yang tinggal hero. Semuanya jatuh. Yang konglomerat jatuh, yang bukan konglomerat lagi jatuh. Jadi kita kata, oleh kerana itu, inilah masa untuk pendekatan baru. Jalur baru ni kita nak injek pendekatan Islam untuk masuk dalam bidang ekonomi ni dengan menonjolkan elemen-elemen Islam. Contohnya, kita berbuat sesuatu untuk bisnes.
bukan untuk ROI-nya ataupun KPI-nya bukanlah untuk meletakkan keuntungan semata-mata, tetapi kita di situ kita ada tanggungjawab untuk memakmurkan dunia dan untuk mensejahterakan negara. Jadi inilah kita cuba kembangkan pemikiran ini supaya masyarakat kita, khususnya para peniaga, boleh memikirkan. Demikian jugalah dengan apa yang Dr. Azizan sebut tadi, supply and demand. Tapi kali ini lembu banyak, permintaan kurang. Tapi harga tak turun juga. Kalau supply and demand teori, permintaan tinggi, supply tak cukup, harga meningkat. Tapi sekarang dia terbalik. Jadi keadaan-keadaan ini yang kita kata, kita perlu sinergis, kita perlu susun dan atur. Okey, saya nak pergi kepada Ustaz Abu Hassan. Ini orang kuat yang terlibat secara langsung dalam pengurusan korban melalui syarikatnya, iaitu Ahas Korban International. Mungkin Ustaz boleh share dengan kita apa yang Ahas telah lalui dalam mengurus korban di dalam dan luar negara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Muhammad khatamin nabiyyin. Imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rakan-rakan panel, Tuan Haji Zakaria sebagai moderator, muslimin muslimat, mudah-mudahan anda semua insya-Allah beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dengar tuan? Boleh dengar? Sila dengar. Alhamdulillah. Nabi sebut kepada kita, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang mencari ilmu, siapa yang berusaha mencari ilmu, Allah permudahkan dia masuk syurga. Jadi mudah-mudahan kita punya diskusi perbincangan pada petang ini insya-Allah boleh menjana ilmu kita, menambah iman kita, menambah amal kita dan mempererat ukhuwah antara kita insya-Allah. Jadi sebelum saya menjawab persoalan tadi daripada tuan moderator, saya nak sebut sikit. Saya ni dulu ada jual lembu dan hantar lembu ke surau-surau dan masjid lah. Jadi siapa yang datang beli lembu lambat memang harga naik. Jadi jangan cuba-cuba datang lambat tengok lembu. Memang harga naik. Kemudian kalau lambat datang order, lambat hantar. Jadi pastikan datang awal booking lembu. Lembu di Malaysia ni bukan mahal tu banyak sebab. Faktornya makanan lembu. Kemudian transportation, sewa van. Dia last minute naik harga. Lembu kena buat awal, van hantar lembu pun kena buat awal. Makanan lembu memang dah mahal. Muslimin sebenarnya, jadi saya Ustaz Abu Hassan Asy'ari, Ustaz Abu Hassan daripada Ahas Korban International. Kita buat korban di Kemboja, di Uttar Pradesh, India, di Lombok, Indonesia untuk masa-masa tsunami, gempa bumi. Kita ada juga buat di Afrika, di Tanzania, di Madagaskar. Kita ada juga buat korban di Bangladesh untuk warga Rohingya di Bangladesh, di Cox's Bazar Bangladesh, dan kita ada juga buat di Makkah Al-Mukarramah. Jadi bila kita buat korban di Kemboja ni, ada orang komplain, Haji. Dia kata, mengapa Ustaz Abu Hassan ni sibuk sangat promosi buat korban di luar negara? Di Malaysia ni ramai lagi yang susah, ramai lagi yang miskin. Sebenarnya segi hukumnya, buat di dalam negara ni lebih afdal. Jamhur ulama bersepakat bahawa buat di tempat sendiri, sembelih sendiri kalau berani, lebih afdal. Makan boleh lebih afdal. Tetapi oleh kerana keadaan sahabat-sahabat kita di luar negara sana sangatlah rumit, sangatlah dhaif, maka boleh juga kita buat di luar negara. Nabi sebut, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak ambil berat, tak cakna tentang urusan umat Islam yang lain, maka Islam dia tak sempurna. Jadi memanglah di Malaysia ni ramai yang fakir dan miskin. Ada lepas Covid lagi banyak yang miskin. Tapi diorang lebih happy. Dan sebab di Malaysia ni kita ada pusat zakat lah, lembaga zakat lah,
kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan surau-surau masjid pun memang buat korban di Malaysia. Jadi memang miskin, tapi di luar sana lebih dhaif dan lebih memerlukan. Itu that's why kita buat di luar negara. Sebab ada orang yang nak buat korban di Malaysia, tapi dia tengok 950. Dia tengok 700.5. Mahal ni. Dia nak juga buat korban. Jadi dia tak nak terlepas fadilat korban, maka dia buat di luar negara. Sebab di luar negara, macam Haji sebut, lembu besar dan harga murah. Jadi ada sebab kita buat di luar negara, bukan sahaja suka-suka. Kita tak lupa Malaysia. Saya juga buat di Sabah. Kita buat di Kelantan. Tapi ramai yang lebih suka di luar negara. Terutama lebih COVID ni. Lepas COVID ni lebih ramai yang daftar dengan saya. Biasa tak banyak. Tahun ni lebih sikit. Sebab apa? Di surau masjid boleh buat 10 ekor saja. Jadi oleh kerana nak daftar dengan masjid dah penuh sebab limit 10 ekor, jadi ramailah yang daftar dengan saya, Ustaz Abu Hassan. Jadi kita buat di luar negara ni nak bantu sahabat-sahabat supaya mereka, sahabat-sahabat di luar negara yang di Myanmar, Rohingya, yang miskin-miskin di Kemboja, kita buat di pedalaman. Kita tak buat di Phnom Penh. Saya dah pergi 2 kali di Kemboja, kita bukan buat di Phnom Penh. Kita buat di pedalaman, jauh daripada bandar Phnom Penh. Sama juga kita buat di Uttar Pradesh, India. Kita cari lokasi yang duafa dan miskin. Jadi bila kita buat di luar negara ada komplain mengapa buat di sana, kita buat di sana sebab ada sebab nak bantu sahabat-sahabat kita supaya mereka tak kata pada kita, kamu langsung tak cakna. Kamu langsung tak ambil berat kepada kami. Padahal kami ni saudara semuslim. Jadi sahabat-sahabat saya dah peringat, saya nak bagi tahu Nabi bila hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ada beberapa perkara Nabi buat. Pertama, Nabi satukan Ansar dan Muhajirin, ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, Nabi buat masjid untuk beribadah, untuk solat berjemaah, untuk tazkirah, kuliah agama dan seumpamanya. Dan yang penting sekali ialah Nabi bila sampai ke Madinah, Nabi buat pasar. Mengapa Nabi buat pasar? Supaya sahabat-sahabat ni bukan hanya duduk di masjid. Tapi dia juga kena cari duit, kena cari makan, dia kena kerja, dia kena berniaga. Jadi tahniah kepada sahabat-sahabat kita yang terlibat, termasuk Prof Azizan ni. Terlibat toke lembu dia ni. Walaupun profesor tapi toke lembu, tahniah. Payah nak cari Prof macam ni. Alhamdulillah. Maksudnya ada peluang. Jadi kita kena cari rezeki. Jadi tahniah kepada peternak kita. Mereka bukan hanya jual lembu di musim korban. Mereka bukan hanya jual lembu di kambing di musim korban. Bahkan di luar korban pun, di musim biasa pun mereka boleh jual lembu kepada hotel-hotel, kepada catering, syarikat catering dan seumpamanya. Ustaz, selain daripada Ahaz, kalau Ustaz boleh ingatlah, berapa banyak lagi agensi rasmi penganjuran korban ni yang ada di Malaysia yang buat di luar negara? Sebenarnya banyak NGO dan NGO ni dia perlukan dana untuk menjalankan aktiviti dakwah dan kebajikan. Jadi antara cara mereka untuk mendapat dana bagi NGO mereka, bagi persatuan mereka ialah mereka menganjurkan ibadah kurban di luar negara. Saya tak nak sebut mana-mana, tapi memang dah diketahui ramai bahawa memang NGO dah buat program umrah, package umrah, buat program kurban di luar negara untuk menjana income bagi NGO mereka. Dengan itulah mereka boleh menggerakkan aktiviti dakwah dia. Dan saya dulu pun saya jadi ejen pada travel lah, buat murah. Jadi rupa-rupanya travel juga ramai banyak yang buat kurban di luar negara. Jadi bila saya pergi ke India, saya tengok India, saya pergi ke Kemboja, saya tengok Kemboja, kita pergi ke Indonesia ziarah. Jadi memang di sana banyak NGO. Jadi mereka ni NGO di Indon, NGO di Kemboja, NGO di India. Bila mereka dah kenal kita, mereka dah yakin dengan kita, mereka lantik kita sebagai ejen mereka. Jadi saya ni seolah-olah kerjasama, kita memang kerjasama dengan NGO yang di luar negara sana. Dan alhamdulillah setakat ni permintaan tu memang ada, sentiasa ada setiap tahun insya-Allah. Saya mula Ahaz ni sejak
2013. Dan kita bagi video, kita bagi sijil, kita bagi gambar lembu yang dikorbankan itu. Alhamdulillah. Dan memang rakyat Malaysia ni memang cakna dan prihatin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustaz. Dr. Abdullah. Tadi telah disebut apa yang Ustaz Azizan, Ustaz Buasan. Saya duk panggil doktor. Sedang buat PhD kot. Belum master. Belum cantik sudah pergerakan orang kita keluar negara, nama negara, nama Malaysia dah terkenal seluruh dunia. Kemudian orang kita pun dilihat sebagai orang yang cakna. Apakah perlu ada pergerakan ini secara berstruktur, doktor, supaya keberhasilan di sana dan pergerakan di sini lebih teratur dari segi ekonominya? Silakan Dr. Abdullah. Alhamdulillah, saya rasa satu isu yang sangat penting, sangat bagus. Kenapa Allah sebut ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Ini maknanya hendaklah kita bekerjasama dengan perkara-perkara yang baik ni. Saya rasa ini satu isu yang sangat perlu kita bertangani. Jika dapat dilaksanakan secara berstruktur, maknanya lebih fokus dan lebih terurus, lebih terancang, ini akan menjadi lebih baik sebenarnya. Sebab hari ini masing-masing buat masing-masing dan tempat masing-masing, semua dengan objektif yang masing-masing. Seperti yang disebutkan oleh Ustaz tadi, setengah-setengah NGO. Mungkin nak cari duit untuk nak laksanakan projek apa tu ni. Jadi maknanya dapat duit bagi balik pada masyarakat. Tapi ada setengah-setengah pula saya tengok cari duit memang untuk nak cari duit, untuk nak buat benda lain. Tak tahu benda apa lah maknanya. Tapi it's business activity juga lah nampaknya. Sebab saya tengok ada macam tak pernah sabar bila saya tengok ni. Luar negara semuanya dikategoriskan 300. Sedangkan pengalaman kita lah. Kalau di negara-negara Arab misalnya, 300 tidak mungkin. Kalau misalnya di mana? Palestin dalam hampir 10 tahun dulu saya pergi ke Gaza. Daging dia ada RM60 dah sekilo. Yeah. Jadi kalau RM300 macam mana? Dr. Azizan sebut sekor lembu 200 kilo. Kan? Kalau 200 kilo maknanya 6 kali 2 apa? 12,000. Kan? Yeah. Jadi tak pernah sabar. Tengok ada tempat-tempat yang memang tak pernah sabar. Tetapi ada tempat-tempat memang sangat pernah sabar lah. Bicara pengalaman kita sendiri haluan, ada pengalaman dengan kita bermula korban luar negara ini tahun 2000, iaitulah di mana tu di Kemboja. Tapi kita tidak bermula dengan korban, kita bermula dengan mengambil pelajar-pelajar daripada Kemboja ini, pelajar-pelajar daripada sekolah menengah, bawa mai ke Malaysia, bagi mereka pendidikan, dan selepas mereka masuk di universiti, kita masuk hantar dia ke universiti. Ada yang pergi ke Timur Tengah, ada yang masuk UIA, ada yang pergi ke universiti di Indonesia. Dan setiap tahun sekitar 10 orang setiap tahun daripada sekitar tahun 2000 dulu, kerana kita telah melaksanakan projek mendidik pelajar-pelajar ini. Dan mereka ini telah balik dan sekarang telah berkhidmat di Kemboja itu sendiri sebagai guru-guru dan banyaklah di bawah naungan mufti mereka iaitulah Ustaz Kamarudin. So maknanya selepas beberapa ketika maka ada keperluan ini maka kita pun laksanakanlah juga negara korban ini. So korban kita ni bermula kita tahun 2000 di Kemboja lah. Kemudian sekarang ini telah ada dalam 18 buah negara kita buat tahun lepas. 18-19 buah negara, tapi lawan ni limit sikit sebab dengan masalah ni tadi sebab yang disebut Ustaz tadi kita terpaksa guna ejen. Kalau tidak kita pergi sendiri, ejen dan kita juga sendiri. Mana wakil kita akan pergi pada negara-negara yang kita pergi. Macam saya sendiri pernah pergi ke misalnya ke Somalia, Kenya, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka dan di negara-negara Arab. Mana kita pergi. Dan kita tengok suasana ini sangat sedih. Contoh yang sangat simpel misalnya, kita sembelih kambing tu, lepas sembelih kambing nak sembelih satu lagi tu yang belakang ni orang dah tarik balik lagi dah.
Tak ada bagi lagi daging tu. Sebenarnya kena suasana mereka ni adalah satu suasana yang sangat sempit. Kerana keadaan ekonomi menjadi mereka dalam itu. Jadi sebab itu kalau dapat kita uruskan dan dengan pengalaman kita daripada kita buat secara terbuka begitu, kita telah pindah ke macam kawasan polis lah yang dipagar dengan pagar dawai. Tapi di situ pun anggota polis tu pula buat pelari pula. Kambing yang telah kita sembelih tadi tu. Jadi maknanya suasana mereka tu begitu sekali keadaannya. Jadi oleh sebab itulah saya rasa seperti yang disebutkan oleh Ustaz tadi, amatlah logik maknanya bila kita bawa korban ni ke luar negara. Sebab di Malaysia ni tak adalah orang sampai begitu sekali. Sampai berebut, curi, maknanya ambil kambing yang telah disembelih tadi tu. Tak ada begitu. Walaupun ada kemiskinan tetapi tidak seteruk itu. Jadi oleh sebab itu saya rasa jika ada badan yang dapat menselaraskan benda ini, dia akan menjadi sangat baiklah. Dan kalau kita dapat selaraskan daripada pengeluaran ataupun penternakan tadi tu sampailah kepada penjualan tadi, dia akan dapat kita kawal dan dia akan dapat kita jana pendapatannya. Dan ini akan dapat kita kawal harga seperti yang Ustaz sebut tadi. Sebab kita terpaksa beli dengan orang. Kalau beli lewat, dekat-dekat raya memang ada pecah mahal. Transport pun mahal, semua mahal. Tapi kalau kita pegang sendiri, insya-Allah ini dapat kita atur dengan lebih baik. Jika benda itu sudah besar, economic skill ini dapat kita laksanakan, maka kita akan dapat memberikan kemudahan-kemudahan yang banyak. Ini sangat-sangat satu hal yang sangat kita pertimbangkanlah. Ya, Doktor. Okey, kita perlu, Doktor kata amat baik kalau kita ada agensi ataupun pengurusan korban di luar negara ni berstruktur. Ustaz Abu Hassan, ex JAKIM. Ya. Kalaulah kita kata perlu ada satu agensi yang menyelaras ataupun mendaftarkan semua pihak-pihak di Malaysia ini, kemudian kita strukturkan sumbangan di luar negara, barulah mungkin ranking kita, Dr. Abdullah, kan, daripada nombor 10 di dunia dia akan pergi nombor 1. Sebab kita banyak. Kalau ikut statistik rambang yang disediakan, yang diberitahu oleh kawan-kawan, sumbangan Malaysia keluar negara mungkin boleh menampung, setahun boleh menampung hutang dalam negara itu sendiri. Maknanya teramat besar. Kalaulah Ustaz Abu Hassan ingin diminta untuk agensi manakah yang patut menjadi penyelaras kepada penganjur-penganjur korban di luar negara ni? Agensi mana? Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negara, JAKIM atau mana-mana agensi? Silakan. Ya, saya sangat setuju kalau ada satu bentuk organisasi. Yang persatuan syarikat. Sebab sekarang ni banyak syarikat-syarikat di Malaysia ni yang menguruskan korban di luar negara. Banyak NGO-NGO di Malaysia buat korban di luar negara. Jadi masing-masing sendiri, masing-masing urus sendiri. Masing-masing pergi sana sendiri dan masing-masing tetap harga sendiri. Dia tetap harga, masing-masing syarikat tetap harga sendiri. Jadi kalau ada pihak yang boleh selaraskan, kumpulkan pengusaha-pengusaha ni, saya rasa itu yang terbaik. Jadi kita boleh bincangkan mudahlah kalau JAKIM. Sebab JAKIM pun dia ada persatuan dia. Persatuan Kaki Tangan Pegawai Agama. Saya bekas ahli. JAKIM pun, Persatuan Pegawai Agama dia pun buat promosi korban di Kemboja juga. Di bawah JAKIM ada Persatuan Pegawai Agama Islam, Hal Islam, dia pun buat sendiri. Jadi kalau dapat digabungkan sekali dan JAKIM sebagai ataupun MDN, MDN sendiri sebagai NGO yang berdaftar dengan kerajaan, kita ambil inisiatif, kumpulkan bagi taklimat macam mana kita nak bersatu ni. Supaya ranking Malaysia ni naik sikit. Itu sangat setuju. Good idea. Ini satu cadangan yang bagus. MDN mengambil inisiatif. Kebetulan semalam MDN, delegasi tertinggi kepimpinan MDN sudah bertemu ataupun mengunjungi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan dia ada sentuh sikit ekonominya, wakaf, zakat. Dan selepas ni kita tambah hujungnya korban. Agensi
penyelaras penganjur korban di Malaysia, supaya kalaulah kita ada penyatuan itu, korban itu boleh kita structurekan dan manfaatnya lebih hebat, nama Malaysia akan lebih naik. Pernah tak Ustaz, dalam penganjuran korban di luar negara oleh pelbagai pihak ni, dia bertembung di tempat yang sama? Pernah berlaku tak? Itu biasa. Tapi kampung berbeza. Kampung berbeza. Tapi biasa jumpa kat airport lah. Temu kat airport. Nak ke mana? Nak Kemboja juga. Sama-sama. Saya rasa begini, Tuan Haji, saya rasa sudah sampai masanya MBDN ni, Biro Ekonomi MBDN pusat ni, ambil inisiatif segera. Jangan tanggung-tanggung lagi. Ambil inisiatif segera, kumpulkan pengusaha-pengusaha ni. Jadi kita buat sendiri. Jangan berkata pada JAKIM lah. Kita buat sendiri. Sebab kita pun perlukan dana untuk MBDN. MBDN ni banyak dana yang diperlukan oleh MBDN ni. Kita ada biro dakwah, kita macam-macam biro pendidikannya. Jadi setiap biro dakwah, biro pendidikan, biro latihan MBDN ni perlukan dana. Jadi MBDN anjurkan program kurban luar negara, kita boleh menampung dana untuk MBDN. Jadi lepas meeting hari ni, Haji kena panggil. Maknanya kalaulah saya diberi kuasa untuk menentukan siapa yang sepatutnya menjadi anchor, diberi tanggungjawab sebagai penyelaras tu, saya sudah tentu akan tunjuk Ustaz Bahsan. Okey, kita pindah pergi pada Profesor Azizan. Tadi ceritanya harga naik sebab order lewat, sebab perniagaan lembu untuk korban ni dia tumbuh khusus untuk lembu korban, bukan tumbuh sebagai industri daging negara. Di bawah jalur baru ekonomi, pembaharan ekonomi, bersediakah ataupun pihak-pihak kita ni, pihak penternak ni bersediakah untuk mencebur diri dalam industri penyediaan daging ini, kambingnya, lembunya, kerbaunya? Dan kalau kita sudah boleh bermain dalam sektor ini, sudah tentulah kita boleh supply, menyediakan, menawarkan penawaran ternakan tadi untuk korban. Dan bukan saja boleh atau tidak, ini Ustaz Abu Hassan mungkin tak pernah buat, sembelih di Malaysia, bahagikan di Cambodia dan sebagainya. Okey, Dr. Izan cuba cerita sikit. Mampukah? Terima kasih Tuan Haji. Kalau kita melihat kepada demand sepanjang tahun, maknanya daripada sejak berapa tahun yang dulu, puluh tahun yang dulu sampai sekarang pun, macam saya sebutkan tadi, memang keperluan negara ni memang begitu ada, sangat ada. Kerana kalau tak ada keperluan pada daging lembu ni, kenapa kita mengimport, kan? Memang ada yang mengatakan kita mengimport ni kerana harganya murah. Jadi persoalannya, bolehkah kita mencapai harga seperti mana harga daging import? Terutamanya kita import daripada negara India. Ini banyak sekali kita import daripada negara India. Jadi kalau kita melihat dalam khusus dalam jalur baru ni, kita kena tengok seperti industri ayam, kan? Industri ayam. Memang industri ayam ni satu hari memang disembelih ataupun maknanya slaughterhouse ini sangat aktif lah. Sebab jutaan rakyat Malaysia yang makan jutaan bilangan ayam. Kerana harganya kompetitif, kan? Jadi kalau kita tanya secara umum lah, rakyat Malaysia ni nak makan ayam ke nak makan daging? Dia akan jawab nak makan ayam. Sebab apa? Sebab harga daging ayam lebih murah daripada harga daging lembu, kan? Jadi kenapa? Kerana ayam ini, pemain ayam di Malaysia ni ada 5 buah syarikat yang besar, tapi semua itu adalah bukan maknanya daripada orang kita. Bukan daripada orang kita. Itu soalannya, kan? Tapi yang makan ayam adalah orang kita, orang Islam, kan? Jadi kenapa? Kerana dia sudah menjadi satu industri. Tapi dalam konteks peternakan lembu ni, dia belum lagi menjadi satu industri. Jadi persoalan yang sangat penting sekarang ni, apakah kita bersedia? Bersedia maknanya memang kita bersedia lah.
Karena apa? Karena kalau kita melihat pertama ialah dari segi apa yang Ustaz Hasan sebutkan tadi, isu peternakan lembu lembu daging ataupun lembu susu ataupun kambing dan sebagainya ni adalah isunya adalah bekalan makanan yang mahal. Kan? Okey. Kemudian pula dengan bekalan makanan yang mahal itu, kemudian pembesaran lembu ataupun kambing itu tak sepadan dengan kos makanan. Kerana kos makanan ini lebih kurang 70% berbanding dengan pembesaran. Jadi strategi yang sangat penting sekarang ni adalah kita mesti menguasai bidang pemakanan lembu ruminan ini. Kalau kita menguasai bidang pemakanan ruminan ini, insya-Allah kita boleh kawal harga. Kita boleh kawal harga lembu ataupun harga kambing. Hari ini kita tak boleh kawal harga lembu dengan harga kambing ni kerana apa? Kerana kebergantungan makanan lembu dan makanan kambing ini kepada syarikat-syarikat luar. Dan makanan yang tawaran harga yang diberi ke atas makanan haiwan ataupun mana lembu kambing ini adalah mahal. Dengan kos yang begitu besar. Jadi harga yang lembu yang kita tawarkan, walaupun harga itu harga lembu hidup, masih lagi maknanya tinggi. Kalau saya kata lembu hidup sekarang ni adalah 1 kilo lebih kurang 16 hingga 17. Manakala harga daging tempatan yang siap sampai ke peruncit lebih kurang RM36 pada hari ini. Dan mungkin sikit hari lagi, ya, apabila bekalannya tak ada, mungkin boleh naik 38 dan juga RM40 per kilo. Nak dibandingkan dengan harga ayam lah. Jadi sekarang ni mesti mass production apa pun. Kalau mass production dalam industri ternakan ini, mesti balik persoalan yang asas adalah makanan. Dan makanan ini kalau kita tengok yang jadi tinggi ni makanan lembu dan kambing ini kerana sebahagian daripada formulasinya tu maknanya ingredientnya adalah diimport. Jadi kalau kita boleh keluarkan maknanya makanan lembu dan kambing ini menggunakan ingredient tempatan, insya-Allah maknanya makanan lembu dan kambing ini akan menjadi lebih murah. Saya yakin perkara ini boleh buat kerana kami dah buat. Di Teras Maju Dinamik ni kita mengeluarkan makanan lembu berasaskan pada sisa sawit. Yang mana sisa sawit ini tiada ada harga di kilang itu. Maknanya orang tak pakai, orang buang je, kan? Buang. Kita ambil, kita proses menggunakan teknologi berasaskan sains dan teknologi ini, kita dapat hasilkan makanan lembu. Yang mana purata kenaikan dagingnya adalah satu hari antara 1.8 kilo hingga 2.0 kilo. Mana tinggilah banding dengan yang konvensional. Konvensional pada hari ini kenaikan daging adalah dari segi fatteningnya, penggemukannya satu hari lebih kurang 600 hingga 800 gram saja. Tapi kita dengan makanan lembu yang kita buat, alhamdulillah boleh capai antara 1.8 hingga 2 kilo. Jadi sekiranya itu doktor, apakah di peringkat percubaan ataupun sudah dipasarkan? Memang kita sudah sampai peringkat dah ada kilang dah. Memang kita dah pasarkan seluruh Malaysia dah. Kan, dan research kita ini maknanya 7 tahun yang dulu, kan, sejak 7 tahun yang lalu sehingga alhamdulillah sekarang ni kita dah dapat satu formulasi makanan lembu yang dapat menggemukkan lembu tu mana satu hari 1.8 hingga 2.0 kilo. Jadi sekiranya kita menguasai bidang pemakanan lembu, bermakna kita menguasai bidang peternakan ni sudah 60%. Itu satu. Yang kedua kita menguasai ilmu, teknologi dan juga skill dari aspek penggunaan sisa-sisa yang ada kat Malaysia, sisa-sisa sawit yang begitu banyak. Kemudian di Kedah ni kita tengok jerami padi yang boleh kita proses jadikan makanan lembu, dan jerami padi ni orang bakar saja, kan, yang tidak menjadi added value lah selama ni. Tapi kita ambil jerami ni sebagai makanan lembu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita betul-betul kita nak supply ni, mesti kita kuasai dalam bidang pembenihan ni. Maknanya peternakan ni bukan kita import. Hari ni di Malaysia ni, walaupun kita ada lembu tempatan, lembu KK, tapi kebanyakannya kita masih import daripada Thailand. Kita import daripada Myanmar. Kita import daripada Kemboja. Contohnya masa musim korban ini, kebanyakannya lembu-lembu korban ini yang ada di Malaysia ni adalah lembu import daripada Thailand, maknanya terus masuk ke Malaysia dan kemudian kita edar ke masjid-masjid dan sebagainya. Jadi maknanya masih lagi persoalannya bekalan tempatan.
Saya sangat yakin, Doktor. saya ya. Ya, saya perhati, saya banyak pergi melawat ladang-ladang lembu kan. Kita sebagai pengurusi surau, kita banyak pergi melawat ladang-ladang lembu sebab nak beli lembu. Kebanyakan lembu-lembu ni memang daripada Thailand. Cuma kalau nak murah sikit, dia lepas Ramadan terus order lembu. Datang ke ladang, dia bagi makan. Kalau lambat order lembu daripada Thailand, jadi kita jemput terus datang ke Malaysia tanpa kita bela dulu, memang mahal. Betul bermahal betul. Ya, betul. Memang apa yang untuk pengetahuan Ustaz dan juga semua ahli panel dan juga penonton, memang apa yang kami praktis dalam Teras Maju Dinamik ni selama ni adalah kita ambil lembu-lembu kurus daripada Thailand. Dan juga lembu-lembu tempatan. Lembu-lembu tempatan orang kampung yang dah tak mampu, kemudian dia dah nampak tak berdaya maju. Kita buat kerjasama, bawa ke ke kandang kita, ke farm kita. Memang kita buat penggemukan selama 4 bulan. Pengalaman kami dalam industri peternakan ni, penggemukan menggunakan makanan yang kami sediakan ni, alhamdulillah. Satu hari naik 2 kilo tu, kalau kita buat penggemukan selama 4 bulan, bermakna lebih kurang 120 hari, naik 240 kilo. Kan? Kalau kita tengok 2 kilo lah. Bermakna kita ambil tu anak lembu. Kita ambil anak lembu, kita buat penggemukan. Jadi kos pembelian anak lembu tu murah dengan makanan kita yang murah dan kita dapat jual lembu pada harga yang murah. Alhamdulillah masa pengalaman kita masa PKP baru ni, kita buat sembelihan lebih kurang 1 hari 4 ekor dan kita mampu jual daging segar ni pada harga RM28. RM28. Berbanding dengan harga pasaran RM36. Kenapa kita boleh jual pada harga RM28? Kerana maknanya kita ambil anak lembu, kita pelihara sendiri 4 bulan, lembu dah besar, kita sembelih sendiri dan kita lapas sendiri dan kita edar sendiri dan kita boleh jual pada harga RM28. Jadi sebenarnya proses yang saya nak sebutlah, kalau tentang ibadah, kita bercakap ibadah kan. Kita nak lembu kita lembu yang besar, lembu yang berkualiti, lembu yang sihat. Jadi bukan kita nak lembu yang masuk ni lembu kurus. Jadi orang yang melakukan korban ni pun sedih. dia tengok lembu dia pun sedih. Dia sedih. Tengok lembu dan dia komplain. Ini yang kita tak nak. Dia komplain, dia bayar RM650 tetapi lembu depan mata dia tu lembu kurus. Inilah sebenarnya rungutan-rungutan yang kita dengar seluruh Malaysia. Sebab apa? Sebab lembu itu tidak dia ambil terus daripada Thailand masuk ke Malaysia dan mereka buat masuk pun harga lembu-lembu yang kurus bawah daripada 200 kilo dengan harapan harga murah masuk dan nak ambil keuntungan yang besar. Ini persoalannya. Tapi konsep yang kami bawa dalam TMD ni bukan konsepnya begitu. Kita ambil maknanya lembu yang kurus, anak lembu kita pelihara maknanya 4 bulan sehingga cukup umur untuk kita korbankan. Lembu tu dah besar dan mencapai 200 kilo, 220 kilo ni dalam kandang kita maknanya. Dalam peliharaan kita. Dan kita puas hati. Mana kita edar ke masjid-masjid pun dengan rasa puas hati. Dan sebab kita melihat konsepnya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata keuntungan. Doktor, Profesor Aizan, ini satu benda yang perlu dikongsi oleh pemilik lembu, pengendali ibadah korban. Korban ini tidak hanya pada binatang dan tidak hanya pada orang lain. Pemelihara juga perlu berkorban. Okey, saya nak pergi kepada Ustaz Abu Hassan. Kalau banyak dibuat korban di Cambodia misal kata. Lembu itu datang dari mana? Ternakan itu datang dari mana? Dia ternak sendiri di Kemboja. Siapa yang ternak? Petani-petani di sana lah. Petugas peternak di Kemboja. Mana orang Islam? Orang Islam. Jadi saya sebagai ejen kepada NGO sana. Jadi NGO sana dia ada sekolah tahfiz, dia ada pusat dia punya aktiviti dia, dakwah dia. Jadi dia ingin menjana income untuk dia punya pusat tahfiz, maka dia minta kita cari di Malaysia ni yang nak berkorban. Itu dia punya cerita je. Mana lembu dia orang belilah. Ya. Cukupkah supply ternakan ini untuk korban ini disediakan oleh orang Islam sendiri ataupun dia beli daripada
peternak yang daripada industri peternakan yang of course bukan orang kita. NGO yang buat kerjasama saya ni, dia yang cari ilmu. Sudah tentulah dia beli dengan peternak-peternak sekitar Kemboja. Jadi tugas saya hanya mencari muslimin-muslimat jemaah Malaysia yang nak buat kurban dan nak bantu sekolah tahfiz di Kemboja dan warga miskin di Kemboja. Jadi saya tak tanya detail daripada mana dia dapat lembu tu. Dan itu bukan tugas saya. Tugas saya sebagai rakan NGO, sebagai ejen kepada NGO Kemboja, cari orang yang nak buat kurban, yang nak bantu warga Muslim di Kemboja. Kita bukan hanya buat kurban, kita buat wakaf perigi di Kemboja, wakaf perigi di India, wakaf perigi di Lombok Indonesia. Ya. Okey, Dr. Azizan, katalah kita industri korban di Cambodia itu tinggi. Mampukah kita, syarikat kita bersama dengan orang Muslim di Cambodia membangunkan ternakan secara besar-besaran di Cambodia? Mampu tak, Dr. Azizan? Ya, kita pernah di-approach oleh pihak di Kemboja dan memang sebenarnya kita kalau tak ada masalah COVID hari itu memang kita memang kita ada hubungan dengan dia orang dan kita bersedia. Sebab di Kemboja ni kalau kita tengok, pertama dia ada jerami. Ya, sebenarnya itu boleh menjadi sumber. Yang kedua, kemudian di Kemboja ni ada juga sisa-sisa makanan yang lain yang boleh kita proses. Jadi kita punya konsep dalam TMD ni lebih kepada transfer teknologi sebenarnya. Kalau ada pihak di Kemboja bersedia untuk uruskan secara feedlot. Maksud kita adalah feedlot, kan? Kita bersedia untuk transfer teknologi buat makanan lembu ni di sana. Kalau kita import makanan lembu ni daripada Malaysia bawa ke Kemboja, itu kosnya menjadi besar. Jadi dan kalau kita fikir secara peladangan, maknanya feedlot, di situlah kita ada, pertama ialah sumber makanan lembu tu kita ambil daripada tempatan di Kemboja. Itu dah jadi satu sumber ekonomi kepada masyarakat di Kemboja. Yang kedua, bila kita wujudkan feedlot, sudah tentu ada timbul maknanya pekerjaan. Sumber pekerjaan untuk orang di tahfiz di sana. Itu konsep yang kita nak bawa. Yang ketiga ialah di mana kalau di sana ada belah lembu sekor, belah lembu 2 ekor, kita buat konsep perhotelan lembu. Maknanya dia bawa lembu dia tak mampu pelihara lembu dia tak tahu macam mana nak jaga SOP jaga lembu ni kan. Dari segi maknanya nak gemukkan lembu tak tahu, bawa lembu dia kepada kita ajar teknik. Itulah sebenarnya yang kita praktis di Malaysia ni. Ada pihak-pihak daripada Kelantan, daripada Johor, juga daripada Pahang datang ke ladang kita, ke farm kita. Memang kita transfer teknologi, kita transfer knowledge. Kan? Macam mana kaedah peternakan yang sebenarnya. Jadi saya kira kalau kita fikir secara makro, secara lebih besar, di Kemboja ni boleh jadi satu industri yang Masya Allah yang hebat. Kan? Yang di mana pengurusan ternakan ini bukan keperluan semasa saja, bukan keperluan untuk korban saja, tapi menjadi satu industri yang mungkin satu hari nanti mereka menjadi pengeksport lembu yang terbesar mungkin. Ini tak mustahil kalau kita uruskan betul-betul, sebab kami dah buat survey sebenarnya. Memang Kemboja ni sebuah negara yang sangat berpotensi kalau kita buat secara feedlot. Okey. Saya lihat bila kita bercakap tentang korban, kita tidak hanya melihat kepada sembelih di mana nak sembelih, lokal ke ataupun overseas, tapi kita melihat kepada industri itu. Sebab di awal perbincangan tadi Dr. Abdullah sudah sebut bahawa dalam sembahyang ada ekonomi, pakai kain, dan industri pakaian itu di antara 3 yang terbesar di dunia. Dan hari ini bila kita kata di jalur baru pembaharuan ekonomi ini, mana kita tidak lagi hanya menjadi pengguna. Kita perlu berfikir bagaimana kita menjadi penyedia kepada penggunaan. Okey, Dr. Abdullah, kita ada 5 minit, 6 minit lagi. Bagaimana kesan kepada tukaran asing apabila korban kita banyak keluar negara? Di segi ibadah, alhamdulillah. Di segi image kita naik. Di segi sumbangan kita selesai masalahnya. Dari segi tukaran asing bagaimana?
Sebab itu ekonomi. Mute ya. Mute ya. Alhamdulillah. Dari segi tukaran ekonomi, tukaran wang asing sudah pastilah duit kita keluar kan. Ya. Apabila duit kita keluar, maknanya kita akan kehilangan tukaran wang asing lah. Tapi dari segi jumlahnya, saya rasa tidaklah begitu signifikan. Oh, Kita kata okey. campur-campur adalah 10 juta yang keluar kan. Yang keluar korban ini. Dengan GDP kita yang bajet kita yang lebih 1 bilion ni, kata apalah ada pada 10 juta ni. Ini berapa persen? 1%. Mana kecil sangat, mana very insignificant lah dalam konteks jumlahnya. Cuma saya kira jika sekiranya dapat kita efektifkan lagi pelaksanaannya supaya kita dapat Line korang clear. bahkan dalam konteks negara di negara Islam yang lain sekali kan. Sebab ini adalah imej kita. Hari ini maknanya dunia mengharapkan Malaysia sebagai peneraju kepada pembaharuan dalam konteks ekonomi. Ternyata dalam banyak perkara, misalnya dari segi ekonomi, Islamic economic, dari segi Islamic finance, Islamic banking, dan banyak perkara lagi lah dalam konteks maknanya produk-produk Islam ini, maknanya Malaysia menjadi penerajunya dan menjadi boleh dikatakan jago lah dalam konteks dahulu pendahuluan. Jadi oleh sebab itulah saya kira kita janganlah kerana kehilangan tukaran wang asing sikit ni, maknanya foreign exchange kita nak save ini, kita akan kehilangan imej kita di muka dunia ini. Sebab Malaysia ini dianggap sebagai orang yang ke depan, abang tua lah dalam konteks negara-negara Islam pada hari ini. Jadi oleh sebab itu saya kira worth lah jika kita sacrifice untuk kita ini, untuk kita ini. Sebab jangan kita ambil falsafah Inggeris, charity begins at home ini. Falsafah Inggeris, charity begins at home. Kita kena ambil maknanya siapa sahaja yang berhak, maka di situlah tugas dan tanggungjawab kita. Mana siapa sahaja di dunia ini yang memerlukan pertolongan, pergilah. InsyaAllah dengan demikian kita akan dapat lihat satu kesatuan dunia Islam hari ini, insyaAllah. Sebab apabila Hagia Sophia dibuka semula, kebanggaan orang yang ada di Turki, bahkan seluruh dunia Islam rasa bangga dengannya. Jadi oleh sebab itulah apa yang berlaku di Malaysia ini bukan menjadi kebanggaan Malaysia saja, bahkan menjadi kebanggaan seluruh dunia Islam ini, insyaAllah. So, oleh sebab itu perlu juga ada pengorbanan di situ kita lah. Mana yang mengorbankan dari segi panggil perdagangan antara bangsa ini harus berlaku lah dalam konteks atau korban ini, insyaAllah. Thank you. Okey, terima kasih Dr. Abdullah. Ustaz Abu Hassan, 1 minit. Ya. Okey. Yang penting sekali ialah inna a'tayna kal kautsar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, kami telah beri kamu banyak nikmat. Maka bersolatlah kamu, bersembahyang kamu, tanda syukur dan wanhar, berkorbanlah. Yang penting sekali ialah berkorban harta benda dan jiwa raga. Hargai pengorbanan ibu ayah, hargai pengorbanan para pemimpin, hargai pengorbanan alim ulama dan guru-guru kita. So semangat pengorbanan ialah kita korbankan sifat-sifat yang mazmumah, ambil sifat-sifat yang mahmudah. Korbankan rasa dengki kita, iri hati kita, dan kita menuju kepada kemajuan bersama, insyaAllah. Yang penting, hati kena bersih, jiwa bersih, insyaAllah. Ikhlas kerana Allah. Berkorbanlah sentiasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz Abu Hassan. Dr. Azizan, last pesanan terakhir daripada daripada Terus Maju Dinamik Sendirian Berhad. Pertama ialah alhamdulillah, terima kasih banyak. Kami bersedia untuk membantu mana-mana pihak yang yang ingin bekerjasama untuk kita dalam industri peternakan lembu yang mana makanannya mengikut syariat, halalan thayyibah, dan kemudian lembu yang berkualiti, dan daging yang kita sediakan pun masya-Allah sedap kan, kerana ini sumber daripada apa yang kita buat. Dan saya melihat bahawa dalam hubungan korban ini hablum minallah hablum minannas. Apa yang kita buat
itu hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lembu, kita lembu yang berkualiti kerana Allah, dan kita nak apabila daging yang dimakan oleh orang miskin, mereka gembira, mereka rasa seronok. Ini satu hablum minan nas. Ini masya-Allah, jadi korban datang sebenarnya bukan satu halal saja, tapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hubungan kita sesama muslim. Wallahu taala alam. Terima kasih. Nampaknya 1 jam setengah perbincangan kita pada petang ini telah membawa kepada kita kepada satu kesimpulan. Yang pertama, kita mesti menstrukturkan menggabungkan, menyelaras agensi pengurusan korban keluar negara supaya dia menjadi lebih hebat, lebih tersusun, dan nama kita di luar negara juga akan, kita berharap kita daripada ranking nombor 10 dunia, ini charity country ini pergi kepada at least nombor 8, nombor 9, nombor 8, nombor 7, dan satu masa ni kita duduk nombor 1. Saya rasa kalaulah ada satu badan yang menyelaras dan kita segalanya itu dilaporkan, sudah tentu ranking kita tinggi, bukan di nombor 10. Walaupun nombor 10 itu adalah nombor 1 di kalangan negara Islam. Kemudian yang kedua, kita mesti bangunkan industri ternakan ruminan, lembu, kambing dan sebagainya sebagai suatu industri. Dan orang kita mampu. Sudah tentulah kita bertanya kepada agensi berkaitan, MOA-nya bagaimana, Jabatan Haiwannya bagaimana. Kenapa tidak kita juga mencuburi bidang itu? Kalau kita nak pergi pada industri ternakan ruminan, dia mesti ada penyediaan makanan. Okey, UKM sudah produce makanan, dan saya percaya tim Dr. Azizan, Profesor Azizan telah bersedia untuk berada di lapangan. Kemudian satu lagi, industri pembiakan anak-anak. Jadi semuanya ini perlu berpadu, dan kita ada keupayaan ke arah itu. Baik, itulah tuan-tuan dan puan sekalian, MDN melalui Dewan Ekonomi menganjurkan pembaharuan ekonomi, jalur baru yang kita katakan. Apa dia ciri-ciri jalur baru kalau saya boleh kongsikan? Yang pertama, membina kecemerlangan dalam perniagaan untuk kesejahteraan ummah dan kemakmuran negara. Elemen pertama. Elemen yang kedua, mengutamakan sinergi dan integrasi. Tak perlu buat sendiri-sendiri. Kita sinergikan. Kalau Ustaz Abu Hassan sudah berjalan jauh, okey, kita gabungkan, gerak bersama. Tak perlu bersaing. Kemudian yang ketiganya, menerokai yang baru tanpa menidakkan yang lama. Elemen yang keempat, menjadi job creator, bukan job hunter. Yang keenam, yang kelima, mencari habuan dunia, mengejar ganjaran akhirat melalui infak. Yang keenam, mencari barakah sebagai KPI dan menganjur keuntungan memenuhi ROI. Dan yang ketujuh, menyemai semangat kebersamaan, kasih sayang dan setia kawan dalam mengurus persaingan. Inilah di antara elemen jalur baru yang kita nak cadangkan. Saya bagi pihak MDN, khususnya Dewan Ekonomi, yes. Begini Haji. So last kali saya ucap terima kasih kepada pihak MDN, dan saya ingat MDN lebih kena aktif dalam bab mengajak orang ni minat berniaga. Sekarang ni anak-anak muda, dia tak minat berniaga, dia minat makan gaji. Bila dia tak ada idea nak berniaga, dia tak ada idea untuk berternak, menjaga lembu, mengurus lembu dan sebagainya. Jadi kita kena masuk ke universiti, buat motivasi usahawan, motivasi berniaga. Supaya grad daripada universiti dan mereka ni pandai berniaga, termasuk mengurus berternak, berladang dan seumpamanya. Dan insya-Allah Dewan Ekonomi MDN memberi tanggungjawab ini kepada Profesor Dr. Azizan dengan kesukaan dia untuk lead. Jadi saya ingat itu saja perbincangan kita pada petang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sepanjang 1 jam setengah ini memberi sesuatu kepada kita yang berbincang, kepada penonton dan kepada semua yang mengikuti ini. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk meneruskan perjuangan ini, perniagaan ataupun pembangunan ekonomi di jalur baru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ahli panel semua kerana sudi
melapangkan masa untuk bersama-sama di studio Zoom MDN membicarakan ekonomi jalur baru. Sehingga di waktu yang lain untuk kita bertemu lagi, saya sudahi dengan ucapan wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.